Masuk kepada tajuk kita pada hari ini. Kita berbicara tentang ekstremisme. Saya kira takrif Ustaz Abu Syafiq tadi apabila dia membacakan ayat dan juga hadis, Nabi SAW menyebut tentang bagaimana Yahudi telah melakukan sikap ekstremis. Innama ahlaka man kana qablakum atau innama ahlaka man qablakum al-ghulu fid din. Ghulu ataupun ekstremis ini telah menghancurkan orang terdahulu daripada kamu. Kita bersetuju di atas takrif itu. Cumanya ada satu benda yang kita perlu lihat. Ekstremis bukan sekadar di sudut amalan, tetapi juga di sudut bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Juga seperti yang disebut oleh Ustaz Abu Syafiq dan saya bersetuju. Seterusnya, saya nak gariskan, ekstremis ini berlaku apabila manusia melangkaui batasan. Kerana apabila dia melangkaui batasan, perkara yang haram dia akan halalkan. Perkara yang sebenarnya tak boleh, dia akan anggap boleh. Dan ada ekstremis agama, antaranya takfir, bermudah-mudah di dalam mengkafirkan orang. Di mana Nabi SAW sebut, "Idza qala rajul li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma." Apabila seseorang di antara kamu kata kepada saudaranya ya kafir, salah seorang dapat kafir tu. Sebagaimana hadis yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Abu Syafiq. Ada juga ekstremis di sudut etika. Kita boleh berbeza agama, kita boleh berbeza mazhab, kita boleh berbeza pendirian, tetapi apabila manusia melampaui sempadan etika ni, semua orang setuju tanpa khilaf. Di antaranya menggunakan keganasan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka jangan buat kerosakan di atas muka bumi, kata mereka tak, sebenarnya kami melakukan kebaikan. Nampak? Kerana ekstremis, benda buruk mereka sangka baik. Begitu juga dengan melakukan kezaliman. Ramai di antara manusia dia tahu zalim, tetapi kerana ekstrimnya dia menghalalkan kezaliman kepada orang lain. Nabi SAW sebut, "Ya ibadi," dalam hadis kursi, "Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku, maka janganlah kamu melakukan kezaliman. Baik, seterusnya. Apabila kita melihat sejarah Islam, kita akan dapati bahawa ekstremis ini berlaku sejak daripada awal. Ustaz Abu Syafiq sebut, sejak akhir-akhir ni semakin besar. Sebenarnya tak begitu. Ekstremis adalah satu gerakan ataupun satu penyakit yang telah menghancurkan banyak manusia. Kalau kita boleh lihat contoh ekstremis Khawarij, lebih teruk daripada hari ini. Jangan kata hari ini teruk, dulu teruk lagi. Ekstremis Khawarij telah keluar membunuh Sayyidina Ali. Telah keluar cubaan membunuh Muawiyah bin Abu Sufyan. Keluar cuba untuk membunuh Amr bin Al-As radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi apakah kita boleh kata semua Khawarij ekstrim? Tak. Ibadiyah di Oman pada hari ini tak ada kena-mengena dengan ekstremis Khawarij ni. Demikian juga Mu'tazilah. Kalau kita melihat sejarah Mu'tazilah, ketika Ma'mun dan sebagainya, mereka memaksa ulama untuk mengikut aliran mereka. Untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Antara yang dipaksa pada ketika itu Ahmad bin Hanbal radhiyallahu rahimahullah. Antara yang dipaksa pada ketika itu Yahya bin Ma'in. Antara yang dipaksa juga pada ketika itu Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Nuh. Ini semua para ulama besar yang dipaksa. Ada yang dibunuh semata-mata tak nak ikut Mu'tazilah. Itu ekstremis dahulu yang berbahaya. Memaksa orang. Dan yang ketiga, ekstremis Syiah. Tuan-tuan, mungkin kita semua tahu pada tahun 317 Hijrah, Qaramitah, ekstremis Syiah telah masuk ke tanah haram, menyerang Masjidil Haram, mencuri Hajarul Aswad bawa balik negeri mereka. Ekstrim. Tetapi apakah semua Syiah begitu? Tak. Itu Syiah yang ekstrim. Begitu juga kalau kita lihat ekstremis Asy'ariyah. Ibnu Tumat sekitar tahun 500 Hijrah, apabila dia memulakan gerakannya, menghidupkan negaranya daripada Maghrib, dia membunuh ramai orang. Dia memaksa orang untuk mengikut akidah Asy'ariyah. Orang yang berpegang dengan akidah lain dibunuh. Ini bukan cerita rekaan. Disebut oleh Ibnu Katsir, disebut oleh Az-Zahabi, disebut oleh dalam Al-Muntazam fi Tarikh, disebut oleh Ibnu Asir dan Al-Kamil. Semua orang setuju. Fitnah besar Ibnu Tumat. Sehingga sebahagian riwayat menyebutkan hampir 70,000 orang mati. Apa kita kata tak? Ini tak apa. Sekarang ni teruk. Tak. Ekstremis adalah gerakan yang berterusan. Tetapi apakah semua Asy'ariyah teruk? Apakah semua Asy'ariyah ekstremis? Tak. Itu Ibnu Tumat. Asy'ariyah lain tidak dipersalahkan di atas kesesatan dan juga kerosakan yang dilakukan. Sehingga dia mendakwa dia Imam Mahdi. Demikian juga jihadis moden. Ada Boko Haram di Nigeria yang mengatakan ikut Salafi. Ada ISIS di Syria dan juga Iraq yang mengatakan ikut Salafi. Apakah semua Salafi ekstrim? Tak.
Alu Syekh dalam khutbah Arafah tahun lepas, juga Sudais dalam khutbah Arafah tahun ni, mereka menyebutkan kita menentang anak-anak muda yang keluar menyertai kelompok-kelompok ni. Jadi ini benda penting yang kita kena lihat. Untuk berdepan dengan ekstremis, masalahnya bukan masalah mazhab, masalahnya bukan aliran, tetapi pemikiran itu sendiri. Dan pemikiran itu ternyata telah meresapi dan mengganggu ramai orang. Saya nak masuk tentang isu ini yang disebutkan oleh Ustaz Abu Syafiq juga tadi, tentang takfir. Ustaz Abu Syafiq sebut tentang bagaimana ulama-ulama Wahabi mengkafirkan Asy'ariyah ataupun menyesatkan Asy'ariyah ataupun mengatakan Asy'ariyah dan demikian dan demikian. Ini saya nak sebut dengan jelas. Pertama, mengatakan seseorang itu terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua orang buat. Asy'ariyah kata orang lain keluar, Salaf kata orang lain keluar, Maturidi kata orang lain keluar, semua orang buat. Tetapi nak melihat ekstrimnya apabila mengeluarkan orang daripada sempadan agama ini. Kalau tuan-tuan boleh lihat apa yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri dalam Durar Saniyah. Dia menyebutkan, "Ma dzukira lakum anni ukaffira bil umum fa hadha min buhtanil a'da." Apa yang telah disampaikan kepada kamu bahawa aku mengkafirkan manusia semewang-mewangnya, itu adalah tuduhan palsu. Kata bin Bas, mufti Saudi yang lepas, "Laisa min ahli ilmi salafiyyin man yukaffir haula alladhi dzakartumuhum." Tidak ada ahli ilmu salaf yang mengkafirkan orang-orang yang kamu sebutkan, ulama-ulama besar, An-Nawawi, Ibn Hajar Al-Asqalani dan sebagainya. Demikian juga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Saleh Fauzan. Katanya, "Wa nahnu la na'lam anna ahadan min ahli sunnah nasabal asy'ariyah wal maturidiyah ila al-khuruj 'anid din wal muruqi 'anil millah." Kata Saleh Fauzan, tokoh besar Salafi ataupun Wahabi pada ketika ini, kami tidak pernah mendengar seorang pun daripada ahli sunnah yang mengatakan Asy'ariyah dan juga Maturidi terkeluar daripada Islam. Ini perkataan tokoh-tokoh besar mereka. Apabila Saleh Fauzan mengulas tentang dua orang ulama besar, Ibn Hajar dan juga An-Nawawi, yang sebahagian pandangan mereka sama dengan Asy'ariyah, katanya, "Fahuma imaman jalilan mawthuqan 'inda ahli ilmi." Kedua-dua mereka adalah dua orang imam yang dipercayai di sisi ahli ilmi. Tuan-tuan, takfir, saya bukan nak kata Ustaz Abu Syafiq salah bila kata orang lain kafirkan orang. Tak, dia tak salah. Takfir memang berlaku. Memang berlaku. Abu Dzar Al-Harawi Al-Asy'ari, ini contoh. Saya tak kata Asy'ariyah suka kafirkan orang, tapi berlaku dalam sejarah. Abu Dzar Al-Harawi Al-Asy'ari telah mengkafirkan Ibnu Battah. Sebagaimana yang disebut dalam Ibnu Jauzi dalam Al-Muntazam. Ada lagi teruk daripada itu. Najmuddin Al-Khabushani. Setelah Salahuddin Al-Ayyubi membuka Mesir, Najmuddin Al-Khabushani, seorang tokoh besar Asy'ariyah pada ketika itu, apa dia buat? Dia pergi ke kubur Ibnu Kizani. Gali kubur tu. Kau Salafi, kau tak boleh duduk sebelah Imam Syafi'i. Keluarkan dia, tanam di tempat lain. Dan katanya, ya la yakunu siddiq ma'az zindiq fi mawdu'in wahidin. Dia kata tak boleh siddiq duduk sebelah zindiq. Tak boleh orang yang bercakap benar duduk sebelah pendusta di satu tempat. Itu tokoh besar Asy'ariyah. Tapi apakah semua Asy'ariyah? Tak. Itu satu orang Khabushani. Orang lain tak terlibat dengan dia. Demikian juga Abu Bakar Al-Maghribi Al-Asy'ari. Apabila dia membacakan ayat, "Ma kafara Sulaiman walakinnal syayatin kafaru." Dia kata ma kafara Sulaiman, Ahmad bin Hanbal tak kafir. Walakinna syayatin kafaru. Pengikut Ahmad bin Hanbal kafir. Tuan-tuan, kalau kita main permainan ni, Ustaz Abu Syafiq bawa contoh Salafi kafirkan orang, saya bawa contoh Asy'ari kafirkan orang, bila nak habis? Kemana hala tuju kita? Sebab itu saya sebutkan daripada awal, isunya bukan mazhab. Isunya adalah pendirian manusia itu sendiri. Apabila dia ekstrim, dia perlu dibantah dan dia perlu ditentang. Ada orang lagi teruk pada tu. Semua yang kita baca tadi, ekstrim kerana fahaman. Fahaman kau tak betul, aku kata kau kafir. Sama ada tafsiran dia betul ataupun tafsiran dia tak betul, itu perkara kedua. Tapi ada orang lagi teruk pada tu. Dia kafirkan orang semata-mata kerana orang tak nak kafirkan musuh dia. Siapa orang tu? Abdullah Harari, guru kepada Syekh Abu Syafiq. Kata Abdullah Harari, "Fala ajabu min Ali Jufri." Aku rasa pelik dengan Ali Jufri. Alladhi ya'taqidu anna al-wahabiyyata mujassimah thumma yaqul ana la ukaffiruhum. Yang mana dia berkata, aku percaya bahawa Wahabi mujassimah, tetapi aku tidak mengkafirkan mereka. Kemudian kata Al-Harari, "Bal alladhi yashuk fi kufri mujassim huwa yukfar." Kata tuan guru dia, bahkan sesiapa yang ragu-ragu kafir atau tidak mujassim, orang tu aku kafirkan.
Astaghfirullahalazim. Kita kena tanya Ustaz Abu Syafiq. Kalau dia bersetuju dengan guru dia, artinya dia kena kafirkan semua Wahabi. Kalau dia tak bersetuju, maksudnya dia pun dikafirkan oleh guru dia juga. Ini isu besar. Jangan tepuk, harap tenang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, isu takfir saya nak sebut bukan isu mazhab. Ini isu yang menjerang ramai orang. Ahnaf telah mengkafirkan ulama mazhab Syafi'i dalam fitnah Qushairiyah. Pertembungan antara Asy'ariyah dan juga Hanabilah. Fitnah Qushairiyah. Ramai orang mati dibunuh. Kerana takfir mengkafirkan antara satu sama lain. Saya nak sebut isu seterusnya apabila Ustaz Abu Syafiq sebut tentang bid'ah. Tuan-tuan, kalau kita nak kata siapa ulas satu benda tu bid'ah, dia telah melakukan dosa ataupun dia telah ekstrim, artinya semua ulama besar ekstrim. Mana ada ulama yang tak bid'ahkan sebahagian amalan? Membid'ahkan sesuatu benda bukan ekstrim, itu keputusan daripada nas. Bahkan bukan sekadar malam nisfu Syaban. Bukan sekadar sebagaimana contoh Ustaz Abu Syafiq sebut, ada benda yang lagi basic daripada tu. Baca Quran beramai-ramai dengan satu suara, baca ramai-ramai. Kata Imam Malik, sebagaimana dinakalkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam, aku tak nampak orang buat ni di Madinah dan jangan buat. Itu perbuatan ahli Syam. Masalahnya, mengatakan bid'ah itu biasa. Sebab tu saya nak sebut, apabila berdepan dengan isu bid'ah, ada 3 metodologi. Macam kita masuk street fighting ke apa. Ada 3. Satu warrior. Satu lagi loser. Satu lagi caca marba, dia pukul yang in. Siapa warrior? Al-Mawardi, An-Nawawi dan sebagainya di kalangan ulama besar. Apabila ulama mazhab Hanafi katakan solat istisqa bid'ah, Al-Mawardi bantah, tak, bukan bid'ah, ada dalil. Apabila orang mazhab Maliki kata sujud kepada Hajarul Aswad bid'ah, Al-Mawardi lawan, tak, bukan bid'ah, ada dalil. Ibnu Abbas pernah buat. Itu warrior, lawan dengan hujah. Caca marba pukul angin apa? Dia tak ada hujah, tapi dia pergi cari hujah yang tak kena tempat. Contohnya Zamihan Mazin. Jangan gelak. Ulama Wahabi Saudi kata maulid Nabi itu bid'ah. Sebab tak ada dalil. Kau nak katakan sunnah, terpulang. Tetapi apa dia buat? Dia bawakan nas. Nas yang kata iblis bersedih di atas kelahiran Nabi SAW. Dia kata tengok Wahabi sama macam iblis. Ya akhi, bersedih di atas kelahiran dan tak nak sambut birthday, dua benda berbeza. Budak kecil umur 9 tahun, kalau bapak dia kata kat dia, bapak tak suka engkau sambut birthday sama macam orang barat. Dia mungkin sedih, dia kata bapak dia tak sayang dekat dia dan sebagainya. Tapi dia tak mungkin kata, bapak dia benci kelahiran dia. Tak. Kalau logik budak kecil boleh faham, orang yang belajar agama tak boleh faham, maksudnya ada masalah dengan dia belajar agama tu. Itu metodologi kedua. Dia nak pukul tak ada hujah. Yang metodologi ketiga, loser. Loser ni macam mana? Kena tampar, gigi berdarah. Balik cerita dekat mak, mak dia pukul saya pecah kepala. Contohnya apa? Muhammad bin Abdul Wahab tulis surat kepada Sulaiman bin Surhaim. Kata Muhammad bin Abdul Wahab, macam mana engkau kata engkau ikut sunnah? Sedangkan engkau pergi ke majlis maulid, engkau bacakan maulid dan mereka melakukan perkara-perkara syirik di situ. Yang tadibu nali masyayikhihim. Pergi sujud kepada syekh mereka. Minta doa kepada syekh mereka. Engkau boleh pergi majlis yang syirik itu. Losernya mana? Muhammad bin Abdul Wahab, dia bukan kata semua maulid syirik. Dia kata majlis tu in specific syirik. Datang Ustaz Abu Syafiq, dia bawa Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan majlis maulid. Tak ada kena-mengena. Itu spesifik majlis. Jadi, benda penting yang kita kena lihat apabila kita berbicara ataupun berbahas, kena pada tempat. Isu bid'ah, isu yang besar. Semua ulama membid'ahkan. Yang paling benar apa nak buat? Siapa nak kata sunnah, dia buat. Siapa nak kata bid'ah, dia jangan buat. Sebagaimana Ustaz Abu Syafiq sebut, apabila ada hadis yang daif, boleh kata sunnah. Katalah. Tapi siapa yang nak kata bid'ah, jangan marah. Demokrasi, passion apa engkau boleh cakap, orang lain tak boleh cakap. Dan jangan tambah-tambah. Bila dia kata bid'ah, kita jangan pergi tambah pula. Maksudnya, dia kata engkau masuk neraka dan sebagainya. Tak. Dia kata bid'ah. Kalau itu tambahan, artinya Imam Malik lebih awal masuk neraka dah. Lebih awal tuduh orang masuk neraka. Berapa banyak amalan orang yang Imam Malik kata bid'ah sebab orang Madinah tak buat. Contoh yang Ustaz Abu Syafiq sebut tentang kenduri arwah sebagai contoh. Saya tak tahu Ustaz Abu Syafiq cerita panjang. Tapi akhirnya tentang hadis Jarir, Ustaz Abu Syafiq komen satu benda. Bukan Jabir tapi Jarir, betul? Ya akhi, hadis tu jelas. Bantah hadis tu.
kunna na'uddu al-ijtima' 'inda ahli al-mayyit wa sina'atu ta'am minan niyahah. Kami menganggap berkumpul di rumah orang mati wa sani'atu ta'am minan niyahah, dan menyediakan makanan selepas ditanam dia adalah niyahah. Niyahah artinya meratap. Nabi melarang keras meratap. Tuan-tuan, siapa yang belajar ulum hadis, basic ulum hadis, dia tahu apabila sahabat kata kunna na'uddu, artinya merujuk kepada zaman Nabi SAW. Bantah hadis. Kalau kita betulkan Jarir dengan Jabir, dia tak membuktikan apa-apa. Ya, okey, dia salah sebut bukan Jabir tapi Jarir, dia membuktikan apa? Itu yang benda yang kita nak sebut tentang bid'ah. Kesimpulan saya tentang bid'ah, semua orang membid'ahkan sebahagian amalan. Bidun istisna. Bergeraklah ke hadapan dengan lebih matang. Kalau kita tak setuju, kita kata tak, bawa hujah. Jangan buat cara loser. Gigi berdarah bagi tahu kat mak kepala pecah. Jangan buat begitu. Seterusnya, saya nak sebut tentang ekstremisme ini. Ada benda yang membawa kepada sikap ekstremis. Ini kita kena jaga. Sebab benih-benih ini kalau dibiarkan, lama kelamaan dia akan membawa kepada sikap melampau. Saya nak sebutkan, tuan-tuan boleh lihat di sini. Satu, serangan peribadi yang melampau. Ini kita kena jaga. Nak serang peribadi, katakan orang tu teddy bear, harimau Melaya, itu boleh lah, lebih kurang. Bangla dari Qatar, itu benda kecil. Tetapi, apabila kita mula menyerang secara melampau peribadi seseorang, itu ekstrim. Gambar ni, Abdul Aziz bin Abdullah Al-Sheikh At-Tamimi, mufti Saudi sekarang. Dia berkhutbah di Arafah sejak 34 tahun dulu, kecuali tahun lepas ataupun tahun ni. Abdul Aziz Al-Sheikh, seorang pemimpin yang besar. Kita boleh tak bersetuju dengan dia. Kita boleh kata dia ni salah, akidah dia tak betul. Okey, tak ada masalah. Tetapi sampai ke tahap kita bawa video dia, yang dia kata, orang tanya dia tentang muzik. Katanya, aku bertawakuf tentang muzik sebab aku takut masuk ke dalam mendengar perkataan sufi yang tidak ada faedah. Itu katanya. Al-Fadhil Ustaz Abu Syafiq, apabila dia ulas, dia kata, tengok, mufti Saudi kafirkan orang sambil main kemaluan. Ya akhi, adab, kesopanan, kesusilaan di mana? Dia orang tua, buta. Saya sendiri, peribadi, kalau ada seorang tokoh Buddha ataupun tokoh Hindu yang tua, guru saya kata dekat dia, duduk sambil main kemaluan, saya tolak guru tu. Itu manhaj dan metodologi kita. Serangan peribadi yang melampau tak boleh dibenarkan. Seterusnya saya nak bawa tentang fitnah. Tahun 2005 seingat saya, ada berita di Pakistan. 500 laporan kanak-kanak sekolah agama diliwat. Itu laporan. Apabila laporan itu keluar, yang mengkritik laporan itu adalah pemimpin-pemimpin Deobandi, Qari Muhammad Hanif Jalandari, pemimpin Deobandi. Sebab kebanyakan sekolah tahfiz ini sekolah Deobandi. Alirannya. Ada aliran Salafi, ada aliran Deobandi. Ada satu persatuan, Wifaq Madaris Arabiyah, dikuasai oleh pemimpin Hanafi Deobandi. Mereka bantah, mereka tak sampai 500. Yang penting, apabila kritikan ni sampai, pemimpin Deobandi berasa terkesan. Ini kata kat kami. Tapi apabila kita sampai kepada page Ustaz Abu Syafiq, katanya Wahabi meliwat 500 kanak-kanak. Di mana datang ni? Peristiwa tu berlaku di Pakistan. Bukan negara Salafi ataupun Wahabi. Pada 2005. Pada tahun 2009, seingat saya, Wahabi meliwat 500 kanak-kanak. Ini fitnah. Kita tak perlu menjadi aswaja, Wahabi, Salafi, Ikhwani, apa pun. Cukup sekadar menjadi manusia untuk kita tahu bahawa fitnah itu haram. Seterusnya, label. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Label satu benda yang kita kena jaga. Label sikit-sikit, lebih kurang, itu tak ada masalah. Tetapi apabila label menggunakan perkataan yang manusia biasa tak guna, hanya digunakan oleh manusia-manusia di jalanan, maka itu masalah yang berat. Mana boleh panggil orang lelaki jalang? Kerana berbeza pandangan dalam fatwa. Ini tak boleh, sikap yang salah. Seterusnya, tentang prejudis saya nak sebut. Kena jaga. Kalau tak nak ekstremis, sekat prejudis. Kalau kita benarkan prejudis, hari ini kita kata kat mazhab orang, esok orang kata kat mazhab kita, lusa lagi satu kata kat mazhab kita. Akhirnya kita membentuk satu community yang ekstrim. Imam masjid negara kena tampar dengan orang gila. Al-Fadhil Ustaz Abu Syafiq tulis, video ketika Wahabi plus Syiah tampar imam tika solat Jumaat. Ya akhi, prejudis.
Ini tak boleh, Al-Fadhil Ustaz. Kita kena jaga benda-benda begini untuk membentuk masyarakat yang saling menghormati. Macam mana kita cerita tentang menghormati orang lain sedangkan perkataan kita begini? Demikian juga, Wahabi bunuh pegawai agama Asy'ari Asy-Syafi'i. Tanda soal. Ya, tak boleh didakwah di mahkamah. Tak boleh didakwah sebab ada tanda soal. Tetapi di sudut etika, kalau semua ustaz buat begini, apa akan jadi? Kita membentuk masyarakat saling membenci, saling tidak menghormati dan saling bersangka buruk. Seterusnya, antara benda yang kita perlu jaga adalah sandaran-sandaran yang salah terhadap musuh kita. Mufti Perlis tulis dalam buku dia di bawah tajuk contoh khilaf yang ditolak. Tuan-tuan boleh baca, dia tulis contoh khilaf yang ditolak. Ada di antara ulama berpendapat bahawa perbuatan itu harus. Antara mereka segelintir sahabat, tabi'in dan pendapat Imam Malik. Ini kata Mufti Perlis. Bandingkan dengan kata Ibnul Arabi dalam Ahkamul Quran, disebut di situ, ikhtalafal ulama fi jawazin nikahil mar'a fi duburiha. Para ulama berbeza pandangan tentang bersama isteri melalui belakang. Fajawwazahu ta'ifatun kathiratun. Ini telah diharuskan oleh ramai ulama. Katanya, waqad jama'a dzalika Ibnu Sya'ban fi kitab Jima'un Niswan. Telah dikumpul oleh Ibnu Sya'ban. Al-Fadhil Mufti Perlis tulis bab ni nak kata ini contoh ada khilaf tapi jangan amal. Itu contoh, itu sebab dia tulis dalam bab contoh khilaf yang ditolak. Itu jelas quotation word by word maksudnya daripada Ahkamul Quran Ibnu Arabi. Tapi bila sampai kepada Ustaz Abu Syafiq katanya Muhammad Asri Zainul Abidin yang mendakwa ramai ulama Islam halalkan liwat. Sedangkan Rasulullah bersabda, laknatlah sesiapa yang menyetubuhi isterinya dari duburnya. Hadis ni, kalau tengok slide sebelum, Mufti Perlis pun sebut juga. Sesiapa yang menyetubuhi isteri daripada duburnya, maka dia dilaknat. Katanya, mengapa Asri mendakwa sedemikian? Adakah kerana dia melakukan liwat? Astaghfirullahaladzim. Ainal haya? Ainal ihtiram? Kalau ini kita benarkan, nanti orang kata kepada Ibnu Arabi, baca buku Ibnu Arabi, tanya, takkanlah Ibnu Arabi ni kenapa benarkan liwat ke? Dan slide yang kedua lebih teruk. Paparan ini adalah rentetan daripada fatwa Wahabi Malaysia yang menghalalkan liwat secara mutlak. Tak ada orang menghalalkan liwat secara mutlak, melainkan tuduhan palsu yang tidak berasas. Jadi saya ingat ini semua kita kena jaga dan kita kena berhati-hati untuk membentuk masyarakat yang selamat. Kita jangan retorik, bercakap tentang adab, bercakap tentang kesopanan, tapi bila kita keluar, kita maki, kita halalkan penipuan, kita halalkan fitnah terhadap musuh kita. Saya nak tinggalkan beberapa soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Abu Syafiq. Buktikan dakwaan saya salah. Buktikan yang orang lain tak kafirkan orang, Wahabi je kafirkan orang. Buktikan yang ulama tak ada kata bid'ah, Wahabi je yang kata bid'ah amalan. Wabillahi taufiqi wal hidayah. Wassalamualaikum.